Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa walah. Alhamdulillah kita dapat sambung pada malam ini, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dan kita telah sampai pada bab ke-21 dan hadis ke-42. Bagi siapa yang ada kitab atau pada buku, boleh rujuk kepada bab ke-21, iaitu bab la taqta' man kana yasilu abaka fayutfa'u nuruka, iaitu bab jangan memutuskan hubungan yang mana yang ayah kamu telah lakukan, maksudnya hubungan kebaikan, persahabatan dan sebagainya, termasuk juga keluarga yang telah dibuat oleh ayah kamu. Maksudnya kita menyambung kebaikan yang ayah kita lakukan selepas ayah meninggal dunia, dibimbangi cahayamu akan padam, seperti kita sebutkan sebelum ini, iaitu hadis yang sebelum ni, hadis ke-40. Kita dah huraikan bahawa cahaya akan padam itu ialah cahaya, sebagai ulama kata, cahaya di dunia dan cahaya di akhirat. Jadi kita bimbang, dan memang kalau kita putuskan, maksud cahaya tak ada, tidak ada persambungan maksudnya. Jadi hadis ke-42 ialah hadis kata Imam Al-Bukhari, akhbarana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdullah bin Lahiq qala akhbarani Sa'd bin Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qala. Jadi ayah dia adalah Ubadah, iaitu sahabat Nabi. Dia kata, sahabat Nabi ke? Sekejap. Abdul Salam bukan sahabat Nabi, ya, minta maaf. Dia adalah tabi'in. Jadi kata, aku duduk di Masjid Madinah. Kuntu jalisan fi Masjidil Madinah ma Amr bin Uthman. Kisah yang berlaku. Dia kata, aku duduk di Masjid Madinah bersama Amr bin Uthman. Dan kita sebut dalam kelas kita sebelum ni ataupun dalam kelas lain, Amr ni orang Arab guna letak waw di hujung untuk membezakan dia dengan Umar. Jadi kalau kita baca, dia berubah mengikut baris. Bagi yang belajar bahasa Arab, maksudnya baris sama ada dhammah, baris bagi isim sama ada dhammah, fathah ataupun kasrah. So bila Amru dalam dhammah, dia sebut Amru bin siapa? Kalau dia fathah, Amra bna. Kalau dia baris bawah, Amri bni. Jadi dia berubah. Waw tu adalah sebagai pembeza tulisan. Maka di sini kita dapati hadis ini kata, kuntu jalisan fi Masjidil Madinati ma'a. Ada ma'a ni lepas ma'a mesti bagi bawah, kan? Jadi ma'a Amr bin Uthman. So Amri kita bariskan. Jadi Amr bin Uthman ni dia adalah anak Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman khalifah. Anak Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi cerita dia duduk dengan Amr bin Uthman. Siapa? Ubadah, ayah kepada tadi, Sa'ad bin Ubadah tu ayah dia. Dia cerita bahawa dia duduk di masjid dengan Amr ataupun Amru bin Uthman. Famarra bina Abdullah bin Salam. Maka melintasilah Abdullah bin Salam, sahabat Nabi yang terkenal, yang kita tahu bahawa dia asalnya adalah pendeta Yahudi, rahib. Dia masuk Islam, dan kisah dia masuk Islam pun menarik. Bagaimana dia beritahu dekat Rasulullah, Yahudi ini, dia kata kaum yang jahat, yang menipu. Jadi dia sembunyi di belakang ataupun di dalam rumah. Kemudian orang Yahudi datang, maka Nabi tanya, Allah bin Salam suruh tanya. Nabi tanya, siapakah Allah bin Salam di sisi kamu? Maka mereka menjawab, khairuna ibnu khairina. Orang yang paling baik di kalangan kami, anak orang yang paling baik di kalangan kami. Lepas tu Nabi kata, kalau dia masuk Islam macam mana? Maka mereka kata, na'udzubillah. Macam itulah. Kemudian Nabi suruh dia keluar, dan dia mengucap, terus dia tukar, syarruna ibnu syarrina. Ini orang yang paling jahat dengan kami
dan bapa dia pun jahat. Jadi itulah dipanggil Abdullah bin Salam. Dan dia duduk, Abdullah bin Salam datang masuk melintasi, dan dia muttaki'an ala bani akhi, dia dipapah sebab dia dah mungkin sakit, dah tua, dipapah oleh anak saudara dia. Maka dia pun jalan terus, dan dalam keadaan tu dia maksudnya tak ditegur oleh Amr bin Osman. Itu maksud dia, itu cerita dia. So Amr bin Osman anak Sayyidina Osman, Allah bin Salam kawan Sayyidina Osman, itu maksud dia. Kemudian dia patah balik. Jadi dia datang, dia tanya balik, dia tegur Amr bin Osman. So Abdullah bin Salam datang dan tegur Amr bin Osman. Dia kata apa? Ma syi'ta. Dia kata, dia ayat seorang pakcik lah kan. Dia kata, ikut engkau lah nak buat apa pun. Maksudnya dia kecil hati lah. Itu maksud. Wahai Amr bin Osman. Dia kata banyak kali, terpulah pada engkau, ikut engkau lah wahai Amr. Kenapa? Dia sambung lepas tu, fa wallazi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, demi Allah yang telah mengutuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq, dan kebenaran, innahu la fi kitabillahi azza wa jalla, sesungguhnya ada dalam kitab Allah azza wa jalla. Dia ulang 2 kali, ada dalam kitab Allah. Dia kata apa ayat tu yang ada tu? La taqta' man kana yasudu abak, jangan putuskan hubungan yang telah ayah kamu ada sebelum ini, fayutfa bidzalika nuruka, maka dipadamkan cahaya kamu. Makna sekarang ni dia nasihat Amr, sebab kau ingat ayah engkau Osman bin Affan, aku kawan ayah engkau, ikut engkau lah nak buat apa, tapi kalau engkau tak sambung benda ni, dibimbangi cahaya kamu akan terpadam. Jadi makna itu teguran yang baik lah, teguran yang clear, teguran yang direct. Jadi kalau kita ambil pengajaran tu, maksudnya kalau kita tahu ini kawan ayah kita, so kita walaupun tak ada apa-apa dengan dia, kita cuba zahirkan kebaikan lah. Terutama kalau ayah kita dah meninggal dunia, kita berkenankan diri dan sebagainya. Jadi hadis ini penting, hadis ini bagaimana teguran Abdullah bin Salam. Kemudian bab yang ke-22, bab al-wuddu yutawarasu. Al-wuddu yutawarasu, iaitu hubungan baik ini ataupun persaudaraan ataupun kasih sayang ini diwarisi. Maksud perlu diwariskan. Maksudnya jangan diputuskan. Dia ibarat harta yang diwarisi atau diwariskan. Kita kena sambung. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad bin Abdul Rahman an Muhammad bin Fulan ibn Talhah. An Abi Bakar bin Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi, dia kata dia berkata, kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawarathu. Maksud, cukuplah bagi engkau nasihat ini, iaitu nasihat dia ialah sesungguhnya kasih sayang itu diwarisi. Persaudaraan, hubungan kasih sayang diwarisi. Dan sebagai riwayat menyebutkan bahawa Nabi kata, dan begitu juga permusuhan juga diwarisi. Maksudnya ada orang bermusuh dan bersambung-sambung, tak elok lah kan. Kenapa kita kebaikan kita tak sambung? Itu maksud dia. Maksudnya anak mewarisi daripada ayah dan seterusnya, generasi demi generasi, dia ibarat harta diwarisi. Maka ini satu pesanan yang cukup elok. Maknanya kalau orang lain boleh bergaduh 7 keturunan, dan kita bersahabat 7 keturunan, itu maksud dia. Itu yang sebaiknya. Baik. Bab ke-23, bab la yusammir rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamahu. Bab menyatakan tidak sepatut seorang lelaki itu menyebut nama ayahnya, tidak juga duduk sebelumnya, dan tidak juga boleh berjalan di depannya. So ni adab. Adab ni maksudnya mungkin berbeza mengikut adat setempat atau negara atau negeri atau bangsa, tapi asasnya ada satu bentuk penghormatan. Dari mana datangnya bab ini? Daripada kata-kata Abu Hurairah. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abu Rabi'i an Ismail ibni Zakaria an Ismail ibni Zakaria qala hadatsana Hisham bin Urwah an Abi. Sebut Hisham bin Urwah. Teringat cerita Ummu Aisyah.
InsyaAllah kita menanti koordinator atau presenter untuk menjawab isu-isu ni. Mula dah boleh jawab. Bagi yang mengikuti, maksudnya kita dalam usaha untuk mendidik masyarakat. So bila ada orang datang petikaikan hadis-hadis Bukhari Muslim, so kita rasa tanggungjawab untuk jawab sepada sekadar yang kita mampu. InsyaAllah nanti kita follow kita punya FB, page FB kita insyaAllah. Jadi anna Abu Hurairah absara rajulain. Abu Hurairah nampak dua orang lelaki. Abu Hurairah sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ni dia nampak dua orang lelaki berjalan sama-sama. Lebih kurang sama, tapi dia nak tanya. Dia kata kepada orang yang pertama, faqala li ahadihima ma hadha minka? Siapa orang lelaki ni dengan kamu? Hubungan dia. Orang jalan sebelah, mungkin orang tu nampak muda sikit, orang nampak tua sikit, dia tanya yang muda. Faqala abi, ayah saya. Faqala la tusammihi bismih. Dia kata kalau dia ayah engkau, jangan panggil nama dia. Maksudnya pada adat orang Arab itu tak elok panggil nama. Mesti ada gelaran, dan macam juga Arab zaman sekarang. Orang Melayu pun ada juga kan. Tapi orang Melayu dia tak gelaran macam orang Arab lah kan. Jarang-jarang juga kita dengar ada orang kalau di barat dia panggil nama je kan, dia panggil nama. So mungkin di negara barat tu dikucurikan lah, sebab dia memang dah biasa macam tu kan. Yang kedua, wala tamshi amamahu, dan jangan jalan di depan dia. Maksudnya nampak yang baiknya apa, kita mengiringi atau di belakang. Biasa orang yang utama duduk di depan. Wala tadlis qablahu, jangan duduk sebelum dia duduk. Sampai tahap tu kan, maksudnya hormat. Ada macam kita ada jamuan dengan VIP kan, bila VIP makan, bila VIP belum makan, janganlah mula. Tiba-tiba kita pula yang lebih. Dan bila VIP berhenti, eloknya kita berhenti. Itu cara protokol duniawi kan. Ini dari segi adab. Jadi apakah hukum ni, maksudnya meliputi wajib dan sebagainya, ini ulama bincangkan mengikut keadaan. Dia tidaklah wajib sampai tak boleh diubah, sebab ini adat orang Arab. Jadi perkara utama sekali untuk kita faham ialah kita mesti menghormati ayah kita atau mak kita atau pakcik kita. Di antara cara hormat ni ialah mengikut adat setempat. Contohnya kita tak panggil nama ayah, kita panggil ayah, kita panggil pakcik. Dengan Arab lepas ni, ada bab lepas ni Imam Bukhari bawa bab gelaran. Orang Arab punya gelaran kan. Contoh macam orang tu ada anak nama Ayyash, so gelaran dia Abu Ayyash. Jadi kadang-kadang orang Arab ni anak dia panggil dia ya Abu Ayyash, panggil Abu juga, walaupun Ayyash tu mungkin dia, mungkin adik dia, mungkin abang dia, bermakna dipanggil untuk menghormati. Jadi apa jalan keluar dia? Bab 24, iaitu bab hal yukanni abahu, adakah dia boleh menggelarkan ayah dia, beri gelaran macam orang Arab buat tu. Hadis disebut oleh Imam Bukhari, hadis ke-45, hadatsana Abdul Rahman bin Syaibah qala akhbarani Yunus bin Yahya ibni Nubatah an Ubaidillah bin Mawhib an Syahr bin Hawshab qala kharajna ma'a ibn Umar faqala lahu Salim as-salata ya Aba Abdurrahman. Yang ni cerita dia apa? Cerita dia Ibnu Umar ni sahabat Nabi Abdullah, anak Sayyidina Umar. Anak dia nama Salim. Ini anak dia. So dalam ilmu hadis, mustalah hadis kita belajar kan, Salim antara periwayat utama kepada ayah dia, iaitu Salim dan Nafi'. Nafi' ni hamba dia, Salim tu anak dia. So Salim kata apa? Dah masuk waktu solat, wahai Abu Abdurrahman. Ini gelaran Abdullah. Jadi dilihat bagaimana dia tak kata wahai Ibnu Umar, wahai Abdullah, taklah kan. Maka dia sesuai, dia pun orang Arab, dia kata ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Seperti kita tengok gelaran dia dalam hadis ialah Abu Abdurrahman. Baik. Hadis ke-46 sama juga, yang ni ayah dia pula gelar datuk dia. Maksudnya tadi Ibnu Umar dengan anak dia, sekarang Ibnu Umar dengan ayah dia. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana ashabuna an Waqi'in an Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar
annahu qala lakin Abu Hafsin Umaru qada. Dia tengah cerita pasal ayah dia, disebut Abu Hafs. Tetapi Abu Hafs Umar telah membuat keputusan, telah membuat hukuman, maksudnya telah memberikan hukum, membuat keputusan. Jadi makna dia sebut kepada orang lain pun disebut Abu Hafs. Maksudnya dia nak menyebut nak menyebut dia hormat kepada ayah dia. Baik, tadi kita ada jumpa nama ni kita jumpa dalam hadis ni sanad nama Waqi'. Waqi'. Waqi' ni sebahagian orang kata Waqi' ni adalah Waqi' bin Jarrah ni rawi yang terkenal. Sebahagian orang kata Waqi' ni adalah guru Imam Asy-Syafi'i. Fadal. Sebenarnya Waqi' ni tidak ada bukti yang kukuh bahawa dia ni guru Imam Syafi'i. Walaupun ada syair yang menyebut bahawa dia bertanya kepada Waqi', tapi sebenarnya Waqi' itu bukan Waqi' bin Jarrah. So ramai orang sangka, ini untuk maklumat tambahan lah, Waqi' bin Jarrah ni perawi terkenal. Perawi terkenal. Dan Waqi' bin Jarrah ni ulama ulama kurun ketiga, dan dia selalu disebut nama dia dalam kitab hadis. So ada orang sangka Waqi' itulah guru Imam Syafi'i, kan? Itu persoalan dia. Okey, di antara benda yang menarik juga, bukan nak buat sebagai hujah lah, tapi cerita, Waqi' ni jumpa Fudail bin Iyad, dan jadi Waqi' ni orang kenal sebagai orang yang kuat beribadat, sampai dia digelar Rahib al-Iraq, Rahibul Iraq, maksudnya pendeta Iraq. Tapi dia ni badan dia gemuk. Jadi orang ulama zaman dulu ni bila nampak orang gemuk ni dia akan tegur. Jadi ditanya kepada Waqi', macam mana boleh gemuk? Jadi Waqi' kata, sebab aku gembira dalam Islam. Tu dia ayat tu. Nampak boleh guna ayat tu lah. Maksudnya macam orang kata kan, amboi, sejak kahwin ni badan makin naik, masalah gembira, happy. Gitu kan. Bila kita gembira, makan banyak, kenyang perut, suka hati. Jadi ini sebahagian daripada cerita dia. Baik, bab ke-25 habis yang tu. Bab ke-25, bila dah habis kita dah cerita sebelum ni ialah ibu bapa, maka Imam Al-Bukhari bawa bab silaturrahim. Silaturrahim ni ke dalam masyarakat kita lebih kepada persaudaraan, persahabatan, tapi sebenarnya silaturrahim dalam Islam ni maksudnya merujuk kepada keluarga yang ada pertalian darah. Itu maksud dia. Yang ada pertalian darah. Baik, hadis yang pertama dalam bab ni ataupun hadis ke-47 lepas bab 25 ialah hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Damdamu ibnu Amr al-Hanafi qala hadatsana Kulayb bin Manfa'ah qala jaddi. Datuk dia tu sahabat. Datuk dia sahabat. Kata nama dia adalah Bakr bin Al-Harith. Datuk dia tu. Jadi dia kata, ya Rasulullah, man abar? Siapa yang aku nak buat baik? Yang maksudnya siapa yang aku nak dahulukan buat baik? Hadis macam ni dah banyak kita jumpa. So ni antara lafaz-lafaz dia. Sebab ada bawah belakang tu ada perkataan rahim. Siapa yang patut aku buat baik? Yang diutamakan untuk buat baik, ummaka wa abak. Ibumu dan ayahmu. Itu satu. Wa ukhtaka wa akhak, iaitu saudara lelaki dan saudara perempuan, adik, kakak, abang semua. Wa maulaka alladhi yali dhaka, maksudnya keluarga di sini, sanak saudara. Haqqul wajibun wa rahimun mausulah, hak yang wajib, dan rahim maksudnya hubungan darah, kekeluargaan yang disambung, yang perlu disambung. Maksudnya maula di sini bukan maksud hamba. Maula ni maksudnya ialah keluarga yang terdekat.
Jadi ini antara hadis yang menunjukkan Nabi kata haqqun wajib. Itu masalah yang besar tu. Maksud mengikut kemampuan kita diwajibkan untuk menjaga. Kata sebagian ulama, menyambung ni walaupun sekadar bertegur sedikit, bertegur siapa, lebih lagi bagus. Sama ada bagi salam, jawab salam, ambil tahu, tolong, ataupun mungkin orang tu tak perlu pertolongan, mungkin dia perlu sekadar orang kata apa, sedikit kebaikan, ataupun yang susah ditolong, ataupun boleh juga zaman dulu ulama kata tulis surat, zaman dulu, zaman sekarang ni mesej kan, sebagainya. Dan elok kadang-kadang setengah orang ni dia ada WhatsApp grup keluarga. Itu lebih baik daripada banyak sangat grup-grup yang macam-macam ni kan. Asal ada point je buat grup. Jadi grup dia banyak, dia penuh jam bagi yang jam lah. Jadi kalau grup tu dikurangkan tapi diutamakan, contohnya mungkin yang penting, paling penting, maka di antara yang utama ialah kekeluargaan. Hadis lepas tu, hadatsana, kata Imam Bukhari, hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abu Awanah. Ya. Maula ni bukan hamba muda yang mana? Bukan. Maula di sini maksud dia ialah saudara terdekat. Sanak saudara. Hamba muda yang Dia maula ada banyak makna. So dalam hadis ni maksud maula ialah merujuk kepada kaum kerabat keluarga. Ini sini pada saudara dan yang dekat dengan Saudara kan. Yang dekat. Okey. Tadi saudara disebut tu kakak dan abang. lepas tu Ataupun adik. Kemudian dan tu your relative, saudara yang relatives. Betul. Relatives. Oh, ini English So why not we speak English? tak boleh, tak maaf. Saya pandai menulis je, tak pandai bercakap. Ada orang pandai cakap, kita tak apalah, kita berharap cakap dakwah lah, insyaAllah. Abu Awanah ni kita dah baru sebut pun kan dalam kelas Iraqi, bahawa Abu Awanah ni ada yang popular dua orang lah. Yang popular Abu Awanah dalam sanad ni merujuk pada Abu Awanah yang awal, kurun kedua. Tapi Abu Awanah yang kita sebut, yang buat kitab Mustakhraj tu kan, itu Abu Awanah kurun keempat ataupun ketiga dan meninggal pada kurun keempat. Okey, Abu Awanah ni disebutkan antara ciri yang menarik pada Abu Awanah ni ialah hafazan dia kuat, tapi ada beberapa kesilapan. So dia terkenal dengan kitab dia yang bagus. So simpanan hadis dia, kata ulama, bila Abu Awanah baca kitab, itu memang hadis dia yang paling tinggi kualiti. So ini antara yang terkenal. Bila dia baca hadis tanpa kitab, dia tersalah hafazan dia. Kan? Jadi tak ada masalah lah. Macam mana orang kata apa? Ulama kata hafazan dalam hadis ada dua cara, hafazan buku dan hafazan ingatan. So dua-dua diterima. Jadi ni Abu Awanah, Abu Awanah. Allahu Akbar. Kemudian daripada Abdul Malik bin Umair an Musa bin Talha an Abi Hurairah. Jadi Abu Hurairah berkata, lamma nazalat hadhihi al-ayah, bila turunnya ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan wahai Muhammad Rasulullah kepada keluargamu yang terdekat. So ini di antara ayat-ayat awal yang mana Nabi disuruh berdakwah seterusnya kepada orang yang sekeliling dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Abu Hurairah, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanada ya bani Ka'ab bin Lu'ay anqidhu anfusakum minan nar, wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, keturunan dia, keluarga dia, bebaskanlah diri kamu daripada neraka. Ya bani Abdul Manaf, wahai bani Abdul Manaf, bebaskanlah daripada neraka. Wahai bani Hashim, wahai bani Abdul Muttalib. Nabi sebut semua sama, anqidhu anfusakum minan nar. Maksud Nabi ingatkan, kamu hendaklah menyelamatkan dirimu daripada neraka. Maksud bukan disebabkan keturunan Nabi dia automatik selamat, tapi dia mesti berusaha. Walaupun ada kebaikan, di bawah hadis tu ada kebaikan. Jangan pula kita kata tak ada langsung. Keturunan Nabi ni tak ada langsung tak ada langsung Nabi bagi apa-apa dekat dia. Tak ada. Ada bawah tu. Iaitu lepas tu disebut apa? Ya Fatimah. Sebut anak dia pula. Kan, Fatimah bint Muhammad, ya Fatimah bint Muhammadin anqidhi nafsaki minan nar.
wahai Fatimah, anak Muhammad, anak dia, selamatkanlah dirimu daripada neraka. Ini adalah arahan, maksudnya Nabi menunaikan arahan Allah. Bukan maksud Nabi kata, aku tak kena engkau. Bukan. Nabi kata kat ujung tadi, aku ada kena-mengena, aku akan tolong. Maksud, tapi asalnya Nabi disuruh oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan. Maka Nabi buat apa yang Allah suruh. Bukan maksud macam setengah orang kata, tak ada kena-mengena. Tak, ada. Kan? Jadi, tapi keturunan Nabi itu sendiri, dia rasa, dia tak nak bergantung sepenuhnya, dia nak beribadah. Itu tak apa. Tapi, orang yang melihatnya, kita yang bukan keturunan Nabi, kita melihat ini orang ni ada kebaikan. Sebab Nabi adalah keturunan dia. Mesti ada kebaikan. Mesti ada benda yang dia dapat. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Soalnya aku tidak memiliki apa-apa yang telah Allah tetapkan. Nak beritahu apa? Nak beritahu aku ni Nabi mengikut perintah Allah. Itu maksud dia. Dan janganlah semata-mata bergantung kepada keluarga Nabi. So itu adalah arahan yang cantik. Tapi di hujung Nabi kata apa? Bagi orang yang salah faham, yang dia kata keluarga Nabi langsung tak ada apa-apa keistimewaan, ini hadis kat ujung. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Melainkan kamu ni ada hubungan dengan aku dan aku akan sambungkannya. Aku akan sentiasa menyambung dan ibarat apa akan membasahkannya atau menyuburkan pokok yang kering. Maksud aku tak akan biarkan pokok yang kering. Aku akan basahkan. Maksudnya aku akan menyambung benda tu. Aku akan tolong. So dalam hari ini ada dua keadaan. Satu keadaan ialah menunaikan perintah Allah untuk memberi peringatan. Tapi disebabkan baginda tu Nabi, maka baginda akan berusaha untuk menyelamatkan umat dia. Itu maksud. Nabi SAW bukan setakat selamatkan keluarga, dia selamatkan umat. Kan? Nabi ada syafaat untuk semua umat dia. Perbuatan Nabi SAW, bila dengan keluarga, dia ingat ada hubungan keluarga. Dengan umat dia ingat hubungan umat. Maksud dua-dua dia jaga. Kan? Dan lebih besar kepada kita. Dah ada Sahih Muslim dan lain-lain kebiasaan. So jaga Quran dan jaga keturunanku. Kan? Ada orang tanya Sahih kata hadis Ustaz. Sahih lah. Kenapa? Sebab ada orang tak faham, dia ingat ini macam orang kata apa? Macam Syiah punya pandangan. Tak. Ini adalah hadis Nabi yang sahih. Tapi Rasulullah jaga semua. Tapi bila dengan keluarga, Nabi jaga disebabkan hubungan kekeluargaan. Dengan sahabat, sebab sahabat aku. Dengan umat selepas dia, sebab umat aku. So Nabi jaga semua. So tak ada apa-apa na'udzubillah pilih kasih apa, tak ada. Tak ada. Tapi sudah pasti keturunan Nabi adalah mendapat kebaikan tersebut. Dan terdapat juga hadis lain yang menyebut supaya basahkan, segarkan hubungan kekeluargaan dengan memberi salam. Maksudnya Nabi guna ayat yang sama. Nabi mengumpamakan hubungan keluarga itu seperti bumi yang kering atau pokok yang kering, yang bila dibasahkan akan tumbuh balik bunga dia. So Nabi kata, aku akan basahkan hubungan ini, aku akan siramkan supaya tempat ini, bumi ini, pokok ini akan subur. Cantik perbandingan tu. Jadi dibayangkan perbandingan tu ialah orang yang tak menjaga, ibarat membiarkan bumi itu kering dan pokok itu kering, tak ada siram. Itu maksud dia. Baik. Kemudian bab seterusnya, bab silaturahim. Sama juga yang tadi, hukum yang ni ialah bagaimana nak melakukan ataupun arahan juga. Dan kebaikan. Okey. Tadi disebut kewajipan, sekarang disebutkan yang lain-lain berkaitan dengan silaturahim. Kata Imam Al-Bukhari, hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Amr bin Uthman ibni Abdullah ibni Mawhab. Okey. Ditulis Mawhab ke Mawhib? Mawhab Qala sami'tu Musa bin Talha yadhkuru an Abi Ayyub Al-Ansari. So ini hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Inilah yang mana Nabi SAW tidur di rumah dia. Kan? Itu maksudnya. Sehinggalah dibina rumah dan masjid untuk Nabi. Jadi Nabi duduk kat bawah, kemudian dia duduk kat atas. Kemudian bila air tumpah, dia cepat-cepat lap air itu, takut jatuh kepada Nabi SAW. Dan bila dia kata ulama juga, dia berjalan, dia tak berjalan di atas Nabi SAW, dia pergi tepi. Ini antara orang yang dapat kebaikan.
Kemudian Abu Ayyub berkata, ada seorang Arabi. Arab ni adalah Badui. Maksudnya Arab kampung. Jadi dia style dia lain sikit dengan Arab bandar. Tapi semuanya kalau ada di zaman Nabi, Masya Allah, dia walaupun Arab, dia sahabat Nabi. Arada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirihi faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dakwah kepada dia. Kemudian dia berkata, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dekat Nabi apa yang boleh masuk syurga. Direct soalan dia, beritahu kepada Rasulullah apa amalan yang boleh masuk syurga. Jadi itu orang panggil apa, pemikiran yang simple tapi tepat. Dia tak fikir banyak, kan? Dia tak macam setengah orang, dia tak pandai cakap banyak tapi dia buat je, kan? Dia tak pandai berbahasa, dia tak pandai petah bercakap, tapi dia tahu apa dia buat dah, apa Rasulullah nak buat untuk masuk syurga. Jadi Arab ni dia datang jumpa Nabi. Sebenarnya yang awal tu, dia datang jumpa Nabi, dia minta sesuatu pada Nabi. Maksud dia datang, dia tahan Nabi untuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, terangkan kepada Rasulullah. Dan ada sebagai ulama mengatakan kisah sebegini berlaku pada ramai orang. Tapi dalam kisah ni ada yang mengatakan nama dia Laqit bin Sabirah. Laqit bin Sabirah, dia katakan nama dia. Dia datang jumpa Nabi. Nabi tengah jalan, dia datang, dia tahan, dia kata, terangkan kepadaku Rasulullah apa yang dapat mendekatkanku kepada syurga dan menjauhkanku daripada neraka. Nabi kata, ta'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik dengan satu apa pun. Wa tuqimus salat, kamu mendirikan salat, wa tu'ti zakah, beri zakat, wa tasilur rahim. Itu kat ujung tu. Kalau kau nak masuk syurga, buat yang aku suruh. Antaranya hujung sekali, sambungkan silaturahim, iaitu hubungan kekeluargaan. Itu maksud dia. Kemudian hadis ke-50, Imam Bukhari mengatakan hadits Ismail bin Abi Uwais. Ismail bin Abi Uwais. Ini ada isu yang baik bagi orang yang belajar hadis. Ismail bin Abi Uwais ni dia adalah rawi yang antara dikritik dalam Sahih Bukhari. Tapi Imam Bukhari ambil daripada dia dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab ni. Kenapa? Kerana Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lain yang imam-imam besar ni, dia ada satu teknik, satu metodologi, iaitu memilih hadis daripada rawi yang bermasalah. Memilih hadis daripada rawi yang bermasalah. Rawi itu ada masalah, hafazan ke apa ke. So dia akan pilih, dipanggil intiqa, manhaj pemilihan yang tepat ataupun yang teliti. Jadi Ismail bin Abi Uwais, ataupun nama penuhnya Ismail bin Abdullah, gelarana Ismail bin Abi Uwais, dia ni tak berapa tinggi kedudukan dia macam imam-imam lain, rawi-rawi lain yang hafal kuat dan jaga semua. Dan dia ada kesilapan tertentu. Maka apa yang dibuat oleh beliau, Imam Bukhari datang rumah dia, ditunjuk hadis dia. Imam Bukhari pilih hadis dia yang tepat, maka diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Sebab itu Ismail bin Abi Uwais dijawab kedudukan dia oleh Imam Ibn Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari. Kalau ada orang kritik, kenapa ada nama ni dalam Sahih Bukhari, maka Imam Ibn Hajar jawab balik, kerana dia dibuat pilihan hadis dia. Baik. Qala hadatsana Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal ulama yang terkenal di kurun yang kedua, dan antara orang kata apa, antara yang memberi fatwa di Madinah, ulama terkenal. Muawiyah bin Abi Muzarrid an Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah. Sa'id bin Yasar an Abi Hurairah. Apa dia kata? Rasulullah SAW telah bersabda, khalaqallahul khalq, Allah mencipta makhluk seluruhnya. Falamma faragha minhu qamatur rahim, sampai satu ketika Ar-Rahim ni hidup, boleh bercakap. Sedangkan dia adalah tali persaudaraan, tali kekeluargaan. Macam mana dia hidup dan bercakap? Wallahu a'lam. Yang penting dia bercakap. Maka dia bercakap, dia nak bercakap maksudnya. Bila dia bercakap,
Allah SWT berkatakan mah, maksudnya apakah yang kau nak cakap? Maka dia berkata hadza maqamul a'idzu bik minal khati'ah. Dia kata inilah tempat aku nak memohon perlindungan denganmu ya Allah daripada terputus. Maksudnya dia ni hidup dan dia ni dah nampak bahawa akan ada orang yang tak jaga dia, mewakili semua hubungan kekeluargaan. Maka sudah pastilah berlaku di sepanjang zaman ada orang tak menjaga hubungan ni. Termasuk juga yang kita lihat anak Nabi Adam yang saling berbunuhan dalam Quran surah Al-Maidah. Baik. Dia berkata, maka Allah berfirman, "Ala tardaina an asila man wasalaki?" Apakah kamu tidak merasa redha? Maksudnya dia sedang bimbang rahim ni. Maka Allah balas untuk dia bagi apa? Memberi ketenteraman kepada rahim tadi, yang bimbang tadi, bimbang terputus. Maka Allah menyebut, tidakkah kamu suka aku menyambung orang yang menyambungkanmu dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Maksudnya masalah besar bila kita fikir, kalau kita sengaja memutuskan hubungan tu, kita terputus dari rahmat Allah SWT. Ini yang kita bimbang. Kalau kita sambung, Allah SWT akan terus memberikan berkat dan rahmat kepada kita. Nanti kita akan tengok macam mana Abu Hurairah datang mengadu kepada Rasulullah. Hadis akan datang bahawa ada orang, dia keluarga dia, keturunan dia ataupun yang jauh, dia buat baik, dia balas buruk. Maka dia mengadu, apa akan berlaku? Maksudnya selagi mana kita buat, itu yang akan kita dapat. Yang baik, dapat baik. Maka dia pun redha, bala ya Rabb, sudah pasti. Maka Allah berfirman, fadzalika laki, itulah kamu akan dapat. Maka Abu Hurairah sedang bercerita hadis ni. Dia pun baca, dia kata iqra'u in syi'tum. Bacalah ayat yang ni, maksudnya ayat yang ni menjadi saksi kepada hadis tadi. Sama makna. Itu ayat daripada surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Jadi bagaimana kita panggil seriusnya benda ni sampai ke tahap disebut Allah akan putuskan rahmat dan keberkatan, maka kita kena jagalah. Jadi kata ulama, walaupun sekadar bertegur sapa, walaupun sedikit, bukan mesti ramah ataupun setiap masa, setiap hari, sekadar apa yang kita kata minimum. Kemudian hadis lepas tu hadatsana Al-Humaidi, kata Imam Bukhari hadatsana Al-Humaidi. Humaidi ini guru Imam Bukhari yang terkenal, yang kita tengok dalam hadis yang pertama Sahih Bukhari, iaitu hadis niat, innamal a'malu binniyat, daripada Humaidi, dan dia juga antara murid Imam Syafi'i, Humaidi. Dia kata qala hadatsana Sufyan an Abi Sa'd Abu Sa'd an Muhammad bin Abi Musa an Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas. Dia menyebut wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil. Jadi dia Ibn Abbas ni kita tahu dia mufassir, dia ahli tafsir. Nabi doakan dia kan. Nabi doakan dia masa dia kecil, masa Nabi masih hidup. Nabi doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ajarkan faqihlah dalam agama dan ajarkanlah ta'wil, iaitu tafsir Quran. Dan selepas Nabi wafat, dia menuntut ilmu dengan para sahabat sehingga dia jadi alim. Maka ni Ibn Abbas. Maka dia tengah huraikan ayat. Dia baca ayat pertama surah Al-Isra, supaya Allah perintah supaya membantu keluarga terdekat, memberikan hak kepada keluarga terdekat, kepada orang miskin dan kepada musafir ataupun orang yang berjuang di jalan Allah ataupun musafir. Dia kata bada'a fa amarahu bi aujabil huquq. Allah memulakan dengan memerintahkan manusia dengan hak yang paling asas, yang paling wajib, iaitu keluarga terdekat. Wadallahu ala afdhal amal, dan menunjukkan kepada amalan yang paling baik. Idza kana indahu syai', kalau dia ada sesuatu dia boleh bagi, maka Allah berkata wa atidal qurba haqqahu wal miskin wa ibn as-sabil. Maksud orang yang mampu dia bagi. Wa 'allamahu, dan Allah mengajar manusia, idza lam yakun indahu syai', kalau dia tak ada apa-apa, tak mampu, kaifa yaqul, apa dia nak kata? Faqal, maka Allah berkata wa imma tu'ridanna anhum ibtigha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Maka dia kena cakap benda elok, memberi janji, memberi harapan. Itu maksud dia kalau tak mampu. Maka dia kata aidatan hasanah, janji yang baik, ka'annahu qad kan, seolah ia telah berlaku. Maksudnya wala'allahu ayakuna insyaallah, semoga ia akan berlaku.
cakap benda yang baik, berikan kepada orang yang baik, nanti kalau saya dapat, saya akan bagi. Jadi bagaimana ini yang dibuat oleh Nabi sebenarnya. Nabi SAW kita baca dalam Syama'il kan, benda Nabi kalau ada dia bagi sampai habis. Bila ada orang datang lagi dia kata saya tak ada apa-apa, nanti saya bagi. Maka Rasulullah praktikkan ini. So kalau kita mampu, Masya Allah. Maksudnya kalau tak mampu, orang Arab ada kata kalau tak mampu bagi apa-apa, biarlah cakap itu elok. Biarlah cakap itu elok. Saya tak ingat syair dia macam mana. Kemudian disebut, dan Allah kata wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqi, jangan tangan tu terikat di leher, maksudnya kedekut. Sampai la tu'ti syai'an, tak bagi apa-apa. So Ibn Abbas ni dia baca Quran, dia tafsir, baca Quran dia tafsir. Itu cerita dia. Wala tabsutha kull bast, jangan pula bagi semua yang kamu ada. Tu'ti ma indaka, kamu beri semua yang kamu ada. Maksud bagi orang yang tak mampu nak menanggung. Tapi kalau macam Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi semua tu, dia tanggung, dia sanggup. Kita tak sanggup kan, kita tak mampu bila kita bagi semua yang kita ada. Maka Allah ajar kita bersederhana. Maka fattaqu ada maluman, maka kamu akan dicerca. Yalumuka man yatika ba'du wa la yajidu 'indaka syai'an. Maksud orang, kalau kamu dah bagi sampai tak ada, kamu akan dikutuk. Dikutuk bukan apa, dikutuk dah tak ada apa nak bagi dah. Dah bagi kat orang lain dah habis, orang lain yang datang minta. Maka maksud Al-Quran tu ialah bila kita tak pandai bersederhana, kita tak dapat bantu orang lain. Kita mungkin dapat bantu seorang dua saja. Maka orang yang tak dapat dibantu akan mengatakan, kenapa kau tak bantu aku? Itu maluman maksudnya. Yang kedua mahsura, dan orang yang kamu telah beri akan mengatakan kamu ni, maksudnya rugilah kamu. Orang yang dah dapat akan mengatakan rugilah kamu, aku dapat dan kamu rugi, tak dapat apa-apa. Jadi makna Ibn Abbas menghuraikan ayat Quran. Poin di sini ialah apa? Ialah tentang memberi yang paling wajib, yang awal, iaitu dimulakan apa? Wa ati dzal qurba, iaitu yang ada hubungan kekeluargaan. Itu yang kita bantu dulu. Kemudian barulah orang lain. Itu maksud dia. Kan? Itu maksud dia. Jadi ini tafsir Ibn Abbas. Baik. Kelebihan. Ini cerita Abu Hurairah. Kelebihan. Tengok apa dia cerita. Dia kata sini, bab kelebihan menyambungkan silaturahim. Hadatsana Muhammad bin Abdullah, kata Imam Bukhari, qala hadatsana Ibnu Abi Hazim 'anil Ala 'an abihi 'an Abi Hurairah. Abu Hurairah kata, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebahagian riwayat, dialah tu. Dia ada satu style, satu keadaan di mana kadang-kadang sahabat tu dia cerita pasal diri dia. Tapi dia beritahu ada seorang lelaki cakap. Ada style tu. Dia panggil penceritaan balik atau penulisan. Macam ni lah, macam Imam Tirmizi tulis berkata Abu Isa dalam kitab dia kan, dia tu. Tu ada style macam tu. Maka dia kata, datang seorang lelaki, iaitu dia. Dalam sebagian riwayat lain mengatakan itu dia. Kepada Nabi SAW berkata, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan asluhum wa yaqta'un. Aku ada keluarga, kaum kerabat, yang mana aku sambung, aku baik dengan mereka, mereka memutuskan, mereka balas buruk kepada aku. Wa uhsinu ilaihim, aku buat baik. Wa isi'una ilai, mereka balas dengan buruk. Wa yajhaluna alai, mereka buat tak tahu kepada aku. Wa ahlumu anhum, aku pula memaafkan. Maka dia cerita tentang mengadu susah macam ni Rasulullah, kan? Maksudnya menanggung. Maka Nabi kata, la in kana kama taqul, la in kana kama taqul, kalaulah benar macam kamu kata. Maksudnya betul. Kalau betul macam itu, betul ke? Betul tak macam itu? Kalau betul yang kamu ni buat baik, mereka balas buruk. Kemudian kamu apa dipanggil? Sambung, bantu, mereka tak bantu, mereka balas tak elok. Kalau betul macam tu, kamu akan dapat pahala. Seakan-akan apa? Ka'annama tusiffuhumul mal. Seolah kamu sedang menyuapkan arang ataupun abu yang panas, ataupun tanah yang panas, pasir yang panas ke dalam mulut mereka. Mereka yang rasa panas, mereka yang rasa sakit, kan? Maksudnya kamu tak tahu, kamu nak suap benda baik, niat kamu elok, mereka buat jahat, bertukarlah kebaikan itu menjadi dosa kepada mereka. Seperti mana asal nak bagi makanan,
dah jahat sangat, makanan bertukar jadi bara api ke pasir panas, batu panas, itu maksudnya. Abu yang panas. Kemudian wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, kamu sentiasa akan dibantu oleh Allah ke atas mereka. Kamu sentiasa akan dapat rahmat pada Allah. Malaikat ke, orang beriman ke, akan sentiasa bantu kau. Boleh mereka tak bantu, kamu akan dapat bantuan. Madum ta'ala dzalik, selagi mana kamu kekal sebegitu. Ini satu benda yang besar sebenarnya. Nasihat-nasihat yang kita kena amalkan. Walaupun kita manusia lemah, tak mampu, kadang-kadang emosi semua, tapi bagaimana orang buat jahat kepada kita, kita balas baik. Ini yang setengah ulama kata apa? Jadi macam pokok kan. Orang balik batu, kita jatuhkan buah. So ini susah. Susah. Kita perangai kita, engkau bagi, aku bagi balik. Kan? Engkau bagi satu, aku bagi dua. Kan? Kau ingat kau seorang hanya boleh buat. Jadi kita ke arah macam tu. So bila ada akhlak macam ni, so ini akhlak yang cukup baik. Susah lah. Kan? Jadi patutlah orang macam Abu Hurairah ni dapat. Maksud dia orang yang baik. Kan? Pelik juga kan, orang boleh buat macam tu pada dia. Baik. Kemudian hadis lepas tu, insya-Allah kita berhenti kat sini. Iaitu hadis hadatsana Ismail bin Abi Uwais sekali lagi. Qala hadatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad bin Abi Atiq an Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ni kita mungkin belum jumpa lagi. Ibnu Syihab ni ialah Az-Zuhri. Ini ulama terkenal, tabi'in terkenal, hafazan cukup kuat, dan dia cukup kita panggil, walaupun dia tabi'i yang kita kata yang ke belakang, yang kecil, maksudnya yang bukan yang awal, tapi dia terlalu banyak mengambil hadis sampai dia akhirnya dilantik oleh khalifah untuk buat projek tadwin hadis, projek pembukuan besar-besaran hadis, Zuhri. Dan ulama test dia macam-macam. Khalifah pernah test dia, panggil dia, suruh baca 500 hadis. Kemudian tahun depan panggil lagi, suruh baca hadis yang sama. Dah ada orang cek di balik tabir, satu hadis pun tak salah. Itu Az-Zuhri. Tapi dalam hadis anak kerana dipanggil Ibnu Syihab, kadang dipanggil Az-Zuhri. Nama penuhnya Muhammad bin Muslim. Dia imam yang terkenal di kalangan tabi'in yang kecil, dan orang panggil apa, dia sebut bahawa dia antara guru Imam Malik, okey, dan dia kata apa yang aku dapat, aku tak akan pernah lupa lagi. Sekali dia hafal, tak lupa dah. Kan? Itu maksud dia. Dan dia di antara orang yang juga pemurah, yang banyak bersedekah. Dan dia meninggal, dikatakan 124 Hijrah. 124. So zaman tabi'in berakhir lebih kurang 140. So dia di hujung. Walaupun dia di hujung, walaupun dia tak jumpa ramai sahabat, tapi dia hafal terlalu banyak. Itu maksud dia. Dia terkenal. Kemudian dah ada benda yang menarik juga, bagaimana dia sibuk dengan hadis. Dia sibuk dengan hadis. Bila dia duduk dengan kitab-kitab dia, dia tak peduli dah siapa. Maksudnya dia salin. Dia betul dia semak balik, dia salin nanti dia semak balik. So masa dia semak tu, isteri dia kata apa? Aku cemburukan kitab dia. Lebih pada aku cemburukan madu-madu aku, dia kata. Kalau aku ada madu, tak tahulah dia kahwin ramai ke tak, tapi dia kata aku lebih cemburukan kitab dia. Dia asyik kitab dia je. Kan? Cemburu. Sebab tak buang kitab tu. Tak ada lah kan, takkan nak buang kitab. Jadi mana orang yang terlalu dengan hadis sampai macam tu, sampai orang cemburu, disayangkan ilmu dia sampai ke tahap tu. Daripada Abu Salamah, Abu Salamah ni dia adalah anak sahabat ni. Dia anak sahabat, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Abu Salamah ni ulama bincang panjang nama dia apa. Dan ada yang mengatakan nama dia ialah Abu Salamah. Maksud gelaran dan nama sama. Itu maksud dia. So Abu Salamah kita banyak jumpa, dan dia antara yang tidak meriwayatkan hadis daripada ayah dia. Walaupun dia anak Abdul Rahman bin Auf, tapi dia tak sempat belajar dengan ayah dia. Sebut dia anak Abu Raddad Al-Laythi, Raddad Al-Laythi, an Abdul Rahman bin Auf annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. So ini daripada ayah dia juga, tapi melalui orang lain. Kita tengok kan, Abdul Rahman bin Auf. Baik.
Rasulullah masya-Allah lah salah seorang daripada sahabat yang 10 yang dijamin syurga. Dan saya biasa sebut orang yang nak contohi dia kaya, kena contohi dermawan dia juga. So dia antara yang kuat menderma. Baik. Dan dia kata Rasulullah bersabda, qala Allah Taala, ini hadis kursi. Okey, hadis kursi. Qala Allah Taala, ana ar-Rahman, aku Tuhan Ar-Rahman, wa ana khalaqtur rahim, aku yang ciptakan talian persaudaraan ini, ada kekeluargaan ini. Wastaqaqtu laha min ismi, aku ambil nama tu daripada nama aku. Maksud nama Ar-Rahim tu ada asal usul dengan sama asal usul word dia dengan Rahman. Maksudnya ialah kasih sayang, hubungan kekeluargaan. Fama wasalaha wasaltu, siapa yang sambung aku sambungkan untuk dia, siapa yang potong aku potong untuk dia. Maksudnya rahmat dan keberkatan. Jadi ini satu benda yang kita panggil satu benda yang membimbangkan kalau kita fikir macam mana kita kurang menjaga. So kita ambil pengajaran dengan kita membaca hadis-hadis ni. Sebab tu bila kita baca hadis, kita kena anggap macam satu Nabi tegur kita direct. Jadi Nabi tegur kita dengan memberikan nasihat dan pesanan yang cukup baik. So insyaAllah kita berhenti di sini pada hadis ke-53. InsyaAllah akan datang kita akan sambung dan akan ada banyak lagi kelebihan-kelebihan menyambungkan persaudaraan ataupun talian darah persaudaraan yang kita akan baca daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan cuba mengenali lagi setakat yang saya mampu nama-nama ulama, nama-nama sahabat. Kita tambah sebagai added values lah insya-Allah. So setakat itu insya-Allah kita berhenti pada hadis ke-53. Akan datang ni hadis ke-7 boleh ke-6 boleh ke-6 sampai hadis 53. Alhamdulillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.